Assalamualaikum dan salam hormat. Polis akan mengambil tindakan terhadap ulat saman yang menunggu di hadapan beberapa balai polis di Lembah Kelang sebelum menawarkan diskaun melebihi 80%. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM tidak pernah mengupah orang tengah dalam urusan pembayaran saman. Malah tidak pernah menawarkan diskaun seperti yang dinyatakan ulat terbabit. Menurutnya, PDRM sudah menetapkan harga setiap saman dan orang ramai sentiasa diingatkan untuk membayar sendiri saman berkenaan di kaunter bayaran kompaun trafik. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki yang juga pemandu teksi ditemui mati dalam kenderaannya dengan kesan 5 tikaman di Kampung Kebun Lama, Jalan Terengganu 5 Disember lalu. Dalam kejadian jam 2 pagi itu, mayat Keng Hyo Kiong, 56 tahun, ditemui di tempat duduk belakang teksinya dalam keadaan berlumuran darah oleh orang awam yang kebetulan melalui jalan berkenaan. Menurut sumber, mangsa mendapati mangsa ditikam di leher, dada dan juga belakang badan. Saksikan semuanya dalam kalender jenayah edisi 9 Disember 2016. Saman bernilai RM3,000 boleh diselesaikan hanya dengan membayar RM500 iaitu diskaun melebihi 80%. Itu tawaran diberikan ulat kepada wartawan yang menyamar sebagai pelanggan di beberapa agensi penguatkuasa seperti Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Trafik sekitar Lembah Kelang. Tindakan berani ulat yang dilihat lebih dominan daripada penguatkuasa selain menjadikan pejabat agensi berkenaan bagaikan sarang sendiri menimbulkan pelbagai persoalan terutama berkaitan integriti. Tinjauan wartawan bermula di beberapa pejabat agensi penguatkuasa, antaranya Balai Trafik Jalan Bandar, Balai Trafik Ampang dan Balai Trafik Kajang selepas menerima aduan awam mengenai lambakan ulat di premis berkenaan. Seorang lelaki yang juga pemandu teksi ditemui mati dalam kenderaannya dengan kesan 5 tikaman di Kampung Kebun Lama, Jalan Terengganu, Georgetown, Pulau Pinang. Dalam kejadian 2 pagi itu, mayat Keng Hyo Kiong berusia 56 tahun ditemui di tempat duduk belakang teksinya dalam keadaan berlumuran darah oleh orang awam yang kebetulan melalui jalan berkenaan. Menurut sumber, pemeriksaan mendapati mangsa ditikam di leher, dada dan juga belakang badan. Hasil siasatan awal, polis tidak menolak kemungkinan mangsa dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya ditinggalkan di kawasan itu. Polis masih menyiasat motif kejadian dan mayat mangsa sudah dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Aksem Kelantan berjaya merampas 250 kotak mercon pelbagai jenis yang dianggarkan bernilai RM250,000. Dalam serbuan 11.30 pagi, 5 anggota Aksem menyerbu sebuah lori yang ditinggalkan di tanah lapang di Kampung Jebak Puyuh, Lemal, Pasir Mas. Menurut Komandan Aksem Negeri Muhammad Asri Yahya, pemeriksaan lanjut menemui 250 kotak mercon yang disembunyikan di belakang 25 guni berisi botol kaca kosong di dalam lori berkenaan. Kes diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk siasatan mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Polis mendapat perintah sambungan reman 3 hari lagi terhadap 5 lelaki selepas dipercayai terbabit dalam kes meletupkan mesin pengeluaran wang automatik ATM di sebuah bank di Dungun pada 5 September lalu. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Ahmad Zailani Yaakob berkata, semua suspek berdepan siasatan mengikut Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan kerana sambun berkumpulan menggunakan senjata dan Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1997 kerana membuat atau memiliki bahan letupan. Kumpulan itu disyaki terbabit dalam kes meletupkan mesin ATM di Dungun membabitkan kehilangan wang tunai kira-kira RM260,000. Turut sama dirampas ketika penahanan suspek ialah 2 unit bahan letupan buatan sendiri.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun ke atas seorang anggota polis wanita terhadap pertuduhan tidak memberikan sebarang maklumat berkaitan kumpulan pengganas kepada pihak berkuasa. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nordin Hassan menjatuhkan hukuman itu terhadap Korporal Jusnina Wati Abdul Ghani selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mahkamah memerintahkan hukuman pemenjaraan itu bermula dari tarikh tertuduh ditangkap pada 22 Mac lalu. Mengikut pertuduhan, Jusnina Wati yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya didakwa dengan sengaja tidak memberi sebarang maklumat berkenaan kesalahan yang dipercayai perbuatan keganasan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 130 JA Kanun Keseksaan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di IPD Petaling Jaya antara Ogos 2015 dan Mac 2016. Sebuah rumah terbiar jenis papan di Kampung Kubur Maras Langgar yang dijadikan port menghisap dadah sejak 2 tahun lalu diroboh pihak berkuasa dalam operasi pembersihan. Difahamkan rumah itu sudah menjadi kediaman buat sekumpulan 10 lelaki berusia antara 17 hingga 21 tahun melepaskan ketagihan mereka sehingga operasi diadakan bermula jam 9 pagi. Bagaimanapun dalam serbuan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kelantan dan bahagian penguatkuasaan Majlis Pembandaran Kota Baru Bandaraya Islam itu, mereka sempat melarikan diri. Yang ditemui hanyalah peralatan biasa digunakan untuk penyalahgunaan dadah termasuk straw dan jarum, malah dipercayai menggunakan dadah jenis pil puder dan heroin. Ahli Jawatankuasa Pemulihan Dadah Jajahan Kota Baru Muhammad Ali berkata, rumah itu milik seorang penduduk kampung sudah terbiar sejak 3 tahun lalu dan mula diambil alih penagih dadah untuk melakukan aktiviti mereka tanpa mengira waktu kira-kira 2 tahun lalu. Seorang pemandu bas kilang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas tuduhan membunuh teman wanitanya di Taman Saintex dekat Pasir Gudang bulan lalu. M. Siva Sangkar, 32 tahun yang berpakaian lokap berwarna jingga hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya dalam bahasa Tamil. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan di hadapan Magistrate Nur Aisyah Ahmad. Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh V. Dunga Devi di Jalan Kancil 1, Taman Saintek Pasir Gudang, jam 12.15 tengah hari 21 November lalu. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang menetapkan 21 Mac 2017 sebagai tarikh perbicaraan kes rasuah Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan Ahli Perniagaan Pang Li Kun. Hakim Dato' Hadariah Said Ismail turut menetapkan 6 Januari 2017 sebagai tarikh lanjutan pengurusan kes untuk pihak pendakwaan dan pembelaan melengkapkan dokumen akhir. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Masri Muhammad Daud. Guan Eng diwakili Peguam Gobin Singh Dio, manakala Pang diwakili Hisham Teh Pot Tek. Okey. Kau sini. Seorang lelaki dipercayai penagih dadah bertindak berani apabila terjun dari kawasan timbunan sampah untuk meloloskan diri daripada dicekup dalam operasi di tapak pelupusan sampah Jelutong. Penolong Pengarah Penguatkuasa dan Keselamatan AADK Negeri Ahmad Fazil Alang berkata, 42 individu ditahan dalam operasi yang tertumpu di kawasan yang sering dijadikan lokasi penagihan dadah. Ada antara penagih melarikan diri dan bersembunyi dalam semak bagi mengelak ditahan, tetapi taktik itu gagal kerana kawasan berkenaan sudah dikepung. Pihaknya menahan 39 lelaki dan 3 wanita berusia antara 30 hingga 55 tahun yang disyaki penagih dadah dan pemeriksaan awal mendapati mereka positif ganja dan metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Pemulihan Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Ahmad Razwan dah.
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM merampas 1,400 ekor kura-kura dipercayai cuba diseludup ke luar negara, kira-kira 1.6 batu nautika barat daya Pulau Gaya. Dalam kejadian jam 3 pagi itu, APMM menahan sebuah bot nelayan yang ditemui dalam perjalanan dari Kota Kinabalu menuju ke Pulau Menggallum dalam keadaan mencurigakan. Pengarah Maritim Daerah Kota Kinabalu Laksamana Pertama Maritim Adam Aziz berkata, hasil siasatan mendapati 1,400 kura-kura termasuk 200 ekor yang sudah mati disimpan dalam beberapa bakul di tempat penyimpanan ikan. Seramai 6 individu terdiri daripada 2 rakyat tempatan dan 4 lagi warga asing berusia 23 hingga 44 tahun turut berada dalam bot terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-4-B Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 Pindaan 2016. Seorang pengasuh wanita didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas tuduhan mendera seorang bayi berusia 11 bulan November lalu. Tertuduh Nur Aini Man mengaku tidak bersalah dan minta untuk dibicarakan sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim S. Indra Nehru. Nur Aini didakwa sebagai pengasuh dengan sengaja mengabaikan hingga menyebabkan Hani Maisarah Muhammad Hakimi mengalami kecederaan fizikal di bahagian belakang kepala sebelah kiri. Tempoh tahanan reman suspek utama kes tembakan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong U Khamis lalu dilanjutkan 7 hari lagi. Lelaki berusia 37 tahun itu dibawa ke mahkamah bersama seorang lelaki berusia 32 tahun dan tiba jam 10.30 pagi dengan menaiki van polis sambil memakai baju lokap. Penolong pendaftar Ahmad Tajuddin Zain berkata, kedua-dua lelaki itu dibawa untuk mendapatkan tambahan tempoh tahanan reman untuk membantu siasatan polis selepas tempoh reman 7 hari sebelum ini tamat. Beliau berkata mahkamah memerintahkan tempoh tahanan reman suspek utama dilanjutkan 7 hari lagi, manakala seorang lagi dibebaskan dengan jaminan polis. Dalam kejadian jam 7.15 malam Khamis lalu, 3 lelaki termasuk seorang ahli perniagaan Dato' Ong Tik Kuang 32 tahun maut, manakala 5 yang lain cedera. Seorang lelaki ditahan pasukan polis marin wilayah 3 Pangkalan Kubur dalam serbuan di Pangkalan Haram Bahaman Pangkalan Kubur kerana cuba menyeludup petrol ke seberang. Dia ditahan kira-kira 8 malam Rabu ketika sedang asyik memindahkan petrol daripada kenderaannya ke dalam tong biru. Pegawai pemerintah PPM Pangkalan Kubur, Assistant Superintendent Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, anggotanya berjaya merampas hampir 330 liter petrol dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda, anggaran nilai keseluruhan RM6,643,000. Lelaki itu yang berusia 48 tahun juga pernah ditahan beberapa kali sebelum ini, namun masih melakukan aktiviti penyeludupan dengan alasan pekerjaan itu sahaja yang tahu dilakukan. Beliau berkata tangkapan dan rampasan kenderaan bersama muatan petrol itu disiasat mengikut Akta Kawalan dan Bekalan 1961. Jenayah berlaku di sekeliling kita. Justru tingkatkan keselamatan diri anda dan keluarga supaya tiada kejadian tidak diingini berlaku. Semoga paparan yang kami kongsikan minggu ini menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita bersama.
Baiklah, kalender jenayah berhenti di sini. Untuk lebih banyak berita-berita menarik, ikuti laman web harian Metro di www.hmetro.com.my, berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram, termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Mazizul Dani. Salam hormat dan Assalamualaikum.